Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Panas dan gempa sahabat semua. Dari bersatu kini berkeping-keping. Ini yang kita boleh nampak dan lihat. Kini parti bersatu semakin bergolak, semakin panas. Apabila cyber trooper, penyokong Perikatan Nasional menggesah presidennya untuk letak jawatan. Dan ramai juga ahli pemimpin, ahli parlimen daripada bersatu juga turut berang dan marah dan tidak bersetuju dan menggesa juga untuk Muhyiddin meletak jawatan kerana kegagalan Perikatan Nasional. Muhyiddin Yassin PAS untuk merampas kerajaan. Mereka telah diberikan berbagai janji-janji, harapan-harapan palsu, tapi semuanya menemui jalan buntu. Ditambah pula dengan keputusan Muhyiddin menarik balik peletakan jawatan ataupun tidak bertanding jawatan presiden, membuatkan lebih ramai lagi lebih ramai lagi ahli parlimen daripada bersatu ini tidak berpuas hati membuatkan hari ini sahabat semua. Kita melihat berapa ada 6 ahli parlimen daripada bersatu yang kini memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Kerajaan Perpaduan disebabkan kesombongan, keangkuhan pemimpin-pemimpin daripada Perikatan ataupun parti bersatu ini. Dengan itu sahabat semua, dengan tidak semena-mena hari ini Azmin Ali membuat satu kenyataan media beliau. Jadi saya cari dulu di mana sudah itu Azmin Ali. Ini antara kenyataan Azmin Ali yang saya ingin kongsikan bersama dengan kita. Katanya konspirasi. Ini antara konspirasi pecah belah bersatu gagal berkecai, kata Azmin Ali. Itu antara kenyataan. Mungkin cuba untuk menyenangkan hati mereka, tapi hakikatnya sahabat semua, antara satu pergolakan yang sedang berlaku pada parti bersatu dikatakan adalah perebutan kuasa jawatan presiden antara Muhyiddin, Hamzah dan juga Azmin Ali. Itu yang hangat diperkatakan di media sosial ketika ini. Namun begitu, Azmin berkata bahawa konspirasi untuk memecah belahkan parti itu gagal selepas semua kepimpinan menyatakan sokongan dan kekal berdiri teguh di belakang presidennya, iaitu Muhyiddin Yassin. Katanya usaha musuh yang berkonspirasi untuk memecahkan keutuhan bersatu telah gagal dan berkecai. Kami tetap bersatu. MPT yang bersidang malam tadi katanya turut mengulangi ikrar dan tekad kami untuk meneruskan perjuangan keramat demi umat dan negara. Demi umat dan negara ya. Jadi MPT katanya sebelah suara mendukung dan mempertahankan kepimpinan Muhyiddin sebagai presiden parti. Azmin berkata, bersatu juga akan mengangkat suara rakyat yang terhimpit dengan masalah ekonomi serta kos sara hidup, serta akan berjuang bersama anggota perkhidmatan awam yang sedang diinjak oleh kumpulan pelampau. Siapa sebenarnya yang pelampau? Siapa sebenarnya yang banyak didakwa, banyak disiasat? Bukannya daripada pihak kerajaan, melainkan daripada geng-geng tebuk atap, geng-geng pembangkang hari ini. Jadi Azmin juga berkata, bersatu akan terus berbicara soal kos sara hidup dan inflasi. Ini satu kenyataan yang agak lucu sahabat-sahabat semua. Kalau kita lihat dan amati kenyataan-kenyataan daripada pemimpin dalam Perikatan Nasional daripada parti PAS maupun bersatu, tidak ada satupun yang berbicara soal kos sara hidup dan inflasi. Apa yang mereka bicarakan? Soal untuk menjatuhkan kerajaan, soal untuk menggulingkan kerajaan, soal langkah-langkah yang dirancang untuk menjatuhkan Perdana Menteri kita hari ini. Tapi hari ini secara lucunya Azmin Ali berkata mereka akan terus berbicara soal kos sara hidup dan juga inflasi. Amat adakah ini satu lawak yang sengaja dibuat oleh Azmin Ali? Sahabat-sahabat semua, Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Jadi sebelum ini katanya terdapat laporan bahawa ahli bersatu kecewa selepas Muhyiddin membuat pusingan untuk melepas jawatan presiden. Keputusan itu didakwa antara puncak 6 ahli parlimen daripada bersatu. Kita tahu siapa mereka. Yang terkini adalah Dr. Zulkifli Hanafi, ahli parlimen Tanjung Karang. Dan pada 26 Januari yang lalu juga Syed Husin, ahli parlimen daripada Bukit Gantang, mendakwa akan ramai lagi ahli parlimen bersatu yang akan menyokong Anwar sebelum Dewan Rakyat bersidang pada 26 Februari ini. Pada Perhimpunan Agung Parti tahun lalu, Muhyiddin mengumumkan tidak akan mempertahankan jawatannya
Tetapi sehari kemudian beliau berubah selepas berbincang dengan istrinya. Berbincang dengan istrinya, sahabat-sahabat semua. Adakah istrinya itu lebih berkuasa dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin di dalam di dalam Parti Bersatu? Itu satu perkara yang menarik ya untuk kita fikirkan bersama sahabat-sahabat semua. Adapun begitu, Wan Faisal ya, individu yang paling bijak ya, orang yang paling bijaksana di dalam Parti Bersatu ini sekali lagi membuat cabaran kepada ahli parlimen Bukit Gantang. Katanya jika ada maruah keluar parti, itu antara cabaran Wan Faisal kepada Syed Hussein, ahli parlimen Bukit Gantang, sahabat-sahabat semua. Oh, marah agaknya ya, siapa ni? Orang terpaling bijak ini yang pernah sekali mengejutkan negara apabila membuat satu cadangan untuk mencetak wang untuk memulihkan atau membantu rakyat di luar sana. Bijak atau tidak bijak? Pastinya bijak kan? Jadi pemimpin Bersatu ini mencabar ahli parlimen yang mengisytiharkan sokongan kepada kerajaan agar meninggalkan parti itu susulan pelantikan mengetuai jawatan kuasa kerajaan menangani kenaikan harga makanan dan juga kos sara hidup. Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Husin ya adalah salah seorang daripada 6 ahli parlimen Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada mereka kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan dalam tempoh beberapa bulan yang lalu. Ahad lalu Anwar mengumumkan bahawa beliau akan mengetuai jawatan kuasa di bawah Majlis Tindakan Sara Hidup NACOL. Itu antara kenyataan ataupun berita sebenarnya yang membuatkan geng-geng tubuh atap ini tidak keruan. Sedangkan perkara ini adalah satu reformasi di dalam politik. Kalau di negara Indonesia, presiden ataupun presidennya Joko Wibowo ya, kalau saya tidak salah, maafkan saya kalau saya salah nama, telah melantik seorang ya daripada pencabar beliau ya untuk bersama di dalam kabinetnya. Jadi kenapa Indonesia boleh menerima perkara ini dan kenapa ahli parlimen di dalam negara kita ini seperti Wan Faisal daripada Perikatan Nasional daripada Parti Bersatu ini tidak dapat menerima bahawa ini adalah satu reform yang sedang dilakukan. Jika benar seorang itu memiliki kepakaran yang boleh membantu negara untuk bersama-sama ya mengurangkan masalah kos sara hidup, harga barang, kenapa tidak? Jadi saya percaya ini adalah satu tindakan yang terbaik ya daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi berbeza pandangan daripada Wan Faisal. Katanya kalau dia masih ada maru, dia patut keluar parti. Tapi dia macam tak malu katanya. Memang memalukan Kerajaan Perpaduan harus mengosongkan kursi Bukit Gantang dan menyerahkan kembali kepada rakyat. Ya, Adun Berban Dr. Yazil Yaakob turut mencabar Syed Hussein meninggalkan Bersatu. Beliau berkata tidak ada keperluan untuk Syed menjadi ragu-ragu. Selepas Syed Hussein berkata beliau akan tetap setia kepada Bersatu walaupun berikrar menyokong Anwar. Yazil merupakan ketua pembangkang di Dun Melaka, berkata menerima jawatan nasional memandangkan pelanggaran dasar parti. Jika dia seorang yang berintegriti, dia harus meninggalkan parti, katanya. Jadi jelas sahabat semua, kita boleh nampak satu dasar yang ada dinyatakan oleh pemimpin daripada Bersatu ini, bahawa yang berhormat, ahli Dewan Undangan ataupun ahli parlimen tidak boleh menerima sebarang jawatan daripada kerajaan. So, kita boleh nampak keutamaan mereka bukanlah untuk rakyat, tetapi semata-mata untuk kepentingan pribadi, kepentingan parti. Ini yang saya nampak sahabat-sahabat semua. Katanya lagi dia harus berpegang teguh pada prinsip seorang tidak boleh menuntut kesetiaan kepada istrinya pada yang sama terlibat dalam hubungan luar nikah. Tapi ini bukan berkaitan dengan isteri dengan suami, ini berkaitan dengan rakyat di kawasannya. Kalau dia tetap berkeras kepala, ego dan sombong seperti mana pemimpin-pemimpin yang ada dalam PAS dan Bersatu, siapa yang menjadi mangsa? Rakyat di kawasan parlimen mereka akan menjadi mangsa. Jadi inilah sahabat semua, pemikiran mereka itu tidak sampai kepada rakyat. Pemikiran mereka itu hanya parti-parti, hanya presiden-presiden, tapi rakyat dilupakan. Seakan-akan sebegitu sahabat-sahabat semua. Jadi sampai di sini saja, semakin panas. Bersatu kini berkeping-keping dengan perebutan kuasa jawatan. Ramai ahli parlimen yang tidak berpuas hati kerana presidennya ia lebih utamakan istrinya daripada pandangan pemimpin-pemimpin dalam parti. Ini agak melucukan kita sahabat semua. Apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri.
Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, apapun kangkap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.